Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada pelajar tingkatan 4 SMK Selama. Hari ini kita akan mengulang kaji tajuk 7 bagi subtopik motif ukiran kayu dan jenis ukiran kayu. Tanpa berlengah lagi, mari kita mulakan. Pertama sekali, mari kita fahami definisi motif. Motif yang terhasil dalam seni ukiran ialah awan larat atau ragam hias yang diilhamkan daripada beberapa unsur. Awan larat terbahagi kepada dua jenis iaitu awan larat Melayu asli dan awan larat Jawa. Pengukir akan menggunakan sumber alam semula jadi yang terdapat di sekeliling mereka untuk menghasilkan motif. Daya kreativiti pengukir mampu menghasilkan beberapa variasi motif dalam seni ukiran. Motif ukiran yang sering dihasilkan iaitu motif flora, fauna, kosmos, geometri dan kaligrafi. Seterusnya, kita pergi kepada motif flora. Seni ukiran Melayu lebih banyak menggunakan unsur flora sama ada jenis menjalar ataupun yang berbunga. Penghasilan motif-motif flora dikaitkan dengan kedatangan agama Islam. Motif akan diolah berdasarkan keupayaan dan kreativiti pengukir. Contoh motif yang menjadi pilihan ialah motif bunga matahari, bunga kiambang, bunga melur, bunga kerak nasi dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh motif flora, antaranya motif bunga ketumbit, motif bunga cempaka Tanjung, motif bunga matahari, motif bunga kerubung, motif bunga kerak nasi, motif bunga melur, motif bunga kiambang, motif bunga jejari buaya, motif daun sulur kacang, motif bunga raya, motif bunga cempaka dan motif bunga ketam guri. Berikutnya, kita pergi kepada motif fauna. Motif berunsurkan fauna juga menjadi pilihan pengukir. Pengukir menghasilkan motif yang menggambarkan fauna yang telah diabstrakkan. Antara contoh-contoh motif fauna ialah motif itik pulang petang, motif kuda laut, motif ayam berlaga, motif kepala cicak, motif lebah bergantung dan motif kelingai ikan. Seterusnya ialah motif kosmos. Terdapat juga motif kosmos yang menggunakan unsur alam seperti matahari, bulan, bintang, awan bergerak, bukit bukau, ombak dan sebagainya. Motif matahari dan bintang ialah contoh motif yang selalu digunakan di tebar layar bumbung rumah. Antara contoh-contoh motif kosmos yang kamu dapat lihat di gambar ini ialah motif awan boyan, motif awan semayang, motif ayam berlaga dan motif matahari. Selepas itu, mari kita pergi kepada motif geometri. Penggunaan motif geometri diambil daripada rupa bulatan dan segitiga yang disusun secara selari dan berulang bagi menampakkan hasil yang kemas. Penghasilan bentuk geometri ini dikatakan selari dengan unsur geometri Islam. Motif-motif ini biasanya dipasang di masjid, surau, istana dan rumah. Ini adalah contoh-contoh seni ukiran bagi motif geometri. Motif yang terakhir ialah motif kaligrafi. Motif kaligrafi yang bercirikan Islam menggunakan tulisan Arab dan tulisan Jawi daripada Al-Quran. Kedatangan Islam menjadi asas perkembangan seni ukiran kaligrafi. Seni ukiran bermotif kaligrafi diolah bersama-sama dengan motif flora dan geometri. Kaligrafi ini mempunyai makna tertentu dan tidak melibatkan unsur fauna tetapi hanya melibatkan unsur flora. Seni ukiran motif kaligrafi biasanya diletakkan di tempat tertentu seperti di masjid, surau, pintu rumah dan juga rehal. Ini adalah contoh-contoh seni ukiran bagi motif kaligrafi.
Seterusnya, mari kita pergi kepada jenis ukiran kayu. Terdapat beberapa jenis ukiran kayu. Jenis-jenis seni ukiran kayu ditentukan oleh ukiran tersebut. Contohnya ialah ukiran layang, ukiran tebuk timbul bersilat, ukiran tebuk timbul tanpa silat, ukiran tebuk tebus bersilat dan ukiran tebuk tembus tanpa silat. Perbezaan setiap jenis ukiran terdapat pada ukiran itu sendiri. Jenis ukiran yang pertama ialah ukiran layang. Ukiran ini tidak tembus dan tidak mempunyai corak timbul pada permukaannya. Bahagian latar tidak ditebuk dan hanya menggunakan teknik guris pada permukaan dengan motif yang ringkas. Jenis ukiran ini selalu digunakan pada perabot seperti almari dan katil. Jenis ukiran yang kedua ialah ukiran tebuk timbul bersilat. Ukiran tebuk timbul bersilat ialah ukiran yang tidak ditebuk tembus. Bahagian motif yang diukir akan timbul dan mempunyai silat. Kebiasaannya, jenis ukiran ini terdapat pada peti kayu, daun pintu dan tiang-tiang rumah Melayu tradisional. Jenis ukiran yang ketiga ialah ukiran tebuk timbul tanpa silat. Jenis ukiran ini sama dengan ukiran tebuk timbul bersilat, iaitu ukiran yang tidak ditebuk tembus tetapi motif-motif yang dihasilkan tidak mempunyai silat. Contohnya, ukiran pada perabot, senjata dan barang hiasan. Jenis ukiran yang keempat ialah ukiran tebuk tembus bersilat. Ukiran ini mempunyai silat pada motif ukirannya. Motif pada ukiran tebuk tembus biasanya diukir balas pada bahagian belakangnya dan hasilnya akan lebih menarik. Jenis ukiran ini digunakan pada kekisi, sekatan ruang rehat dan perabot. Jenis ukiran yang terakhir ialah ukiran tebuk tembus tanpa silat. Ukiran tebuk tembus tanpa silat ini pada bahagian dasar permukaannya ditebuk menjadi lubang, manakala motif dan coraknya dibiarkan rata tanpa silat. Jenis ukiran ini biasanya terdapat pada kekisi, pagar musang, sekatan ruang, perabot dan cucur atap. Baiklah kelas, itu sahaja ulang kaji kita pada minggu ini. Jangan lupa siapkan tugasan yang cikgu beri dan jumpa minggu hadapan.